Muslimin muslimat. Ada yang kata macam ni pada saya, Ustazah, perempuan je curang kan? Isteri je curang. Suami curang juga ke? Kalau dia ada perempuan lain. Kenapa? Kenapa perempuan saja dikatakan curang? Kalau ada isteri je dikatakan curang, ataupun gewe ni kekasih dikatakan curang. Lepas tu dia kata yelah, sebab orang lelaki kan boleh kahwin 2, 3, 4. Jadi dia tak adalah curang. Dia cuma nak berkenalan, mungkin dengan bakal isteri yang kedua, ketiga, keempat. Apa maksud curang yang disebutkan di dalam firman Allah ini? Iaitu mereka yang tidak jujur. Betul kan? Mereka yang tidak jujur dalam timbangan. Allah sebut wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang, iaitu curang dan menipu di dalam timbangan. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, sebenarnya kita kena terima hakikat bahawasanya wanita-wanita Islam yang faham tentang Islam, wanita-wanita beriman, bukan menolak hukum poligami. Tidak menolak. Siapa yang kata hukum poligami itu zalim, itu barulah perlu dibincangkan. Maksud perlu dibincangkan tu bahaya tu, tak boleh sebut macam tu. Kalau kata saya tak terima hukum poligami. Hukum poligami ni memang zalim. Na'udzubillah, tak boleh sebut begitu kerana boleh terbatal akidahnya. Tidak boleh mengatakan hukum hak Allah itu zalim. Sekarang kebanyakan membincangkan tentang bagaimana proses poligami dan bagaimana poligami itu dilaksanakan. Itu yang menjadikan pelakunya itu zalim. Bukan hukum poligami itu zalim, tapi pelaku poligami itu melakukan kezaliman. Sama ada daripada awal permulaan, semasa proses ataupun selepasnya. Di situlah yang akan menjadi kekecohan, menjadi persoalan. Sebab itulah bagi lelaki yang jujur, lelaki yang bertanggungjawab, dia tidak akan melakukan melalui cara yang salah. Dia akan berani melalui kesusahan itu, kebenaran itu, kejujuran itu daripada awal. Begitulah. Sebab sebenarnya poligami itu jika dilihat dari sudut yang positif, hikmah dan sebagainya, kita akan jumpa banyak kebaikan-kebaikan. Why, sekian-sekian. Sebab itu ada ulama mengatakan poligami ini adalah harus, memang hukumnya harus, bukan sunat ya, hukumnya harus bagi mereka yang memerlukan, bagi mereka yang ada keperluan. Keperluan di sudut kesihatan ke, keperluan ni ada detailnya. Tapi bagi yang tidak ada keperluan lalu menimbulkan mudarat kepada pasangan, maka ia wajar dielakkan. Bahkan kalau menimbulkan kemudaratan, mudarat ni pun umum. Saya dulu peneliti rumah tangga, bab poligami, pasangan poligami yang baru nak kahwin ini memang banyak kes yang begitu. Jadi wanita Islam memang faham, tidak menolak, tapi menolak sebuah poligami yang salah, poligami yang tidak dilaksanakan mengikut sunnah. Kata nak ikut sunnah, tapi pelaksanaan tak ikut sunnah, maka tidak layak nak disebut, nak dijadikan, nak menunggang perkataan sunnah tu. Soalannya begitulah. Buatlah dengan cara yang betul daripada awal sampai akhir. Jadi tuan-puan sekalian, sebenarnya curang ni cara umumnya adalah penipuan. Macam itulah. Sebab itu akan berlakunya bila cara yang tidak betul, penipuan demi penipuan demi penipuan. Sama ada pada lelaki atau perempuan, isteri ataupun suami. Okey.